Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bertemu kembali pertama kali hari ini setelah kita bercuti selama 3 bulan kan bukan. Whiteboard ni yang lama 3 bulan yang lepas. Jadi kita akan sambung terus hari ini ayat 5 lah 5 bulan Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan kita ni kehidupan supaya kita dapat mempersiapkan bekalan bagi bertemu dengannya. Baik, ayat 5 surah 2 ayat 5. Syaitanir rajim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, jadi ulaika maknanya apa? Mereka itu mereka itu ala hudan, di atas hudan, petunjuk, mir rabbihim, daripada Rabb. Dia sebut daripada Allah, daripada min Allah, mir rabbihim, daripada Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Al-muflihuna sini maksudnya bukan berjaya, beroleh kejayaan. Di ayat ni adalah penutup kepada ayat, daripada ayat 2, ayat 1 tu surah Baqarah sampai ayat yang keempat. Penutup kepada ayat. Dia adalah lebih kurang makna kesimpulan. Okey. Jadi dalam ayat ni Allah sebut mereka itu. Kenapa? Kerana pertama apa? Mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk. Jadi petunjuk, apa maksud petunjuk ni? Boleh. Panjang je. Okey, petunjuk sebut hidayah lah. Hidayah ni dia ada banyak pembahagian, tapi kita simpulkan kita bahagikan 4 lah. 4. Yang pertama, disebut satu kita panggil saliqah, ataupun bahasa kita sebenarnya inilah naluri.
Jadi ini semua Allah beri. Ini termasuk hidayah sebenarnya, naluri seseorang, naluri kepada serangga. Allah ilhamkan lebah contohnya. Dia pergi mana? Dia buat madu. Itu adalah bentuk hidayah kepada umum, kepada semua. Ini umum kepada semua makhluk Allah. Allah beri hidayah. Itu disebut petunjuk kepada dia boleh jalan apa yang dia, macam mana dia boleh jalani kehidupan dia. Contoh dalam ayat surah Al-Baqarah juga disebut ilham. Ini ilham. Surah 16 ayat yang ke-60 62 tak salah. Surah 16 68 ya, 68. Ya. Surah 16 ayat 68 contohnya. Baca yang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuk, Allah sebut. Dan Rabb. Di sini Rabb mana apa? Tuhan, ya. Ilah mana apa? Tuhan juga. Kan? Jadi Rabb dia ada, betul lah pencipta. Bila disebut Rabb, dia ada satu makna yang besar bila Allah gunakan perkataan Rabb di sini. Pertama, Rabb ni ada satu apa? Disebut murabbi ya. Murabbi ya. Murab iaitu apa? Pendidik. Pendidik. Allah ni sifatnya mendidik manusia. Dia bagi manusia tu susah, bagi senang. Kan tiba-tiba musibah menimpa, didikan Allah kepada semua. Tak kira dia kafir ke apa atau tidak ke, sebenarnya Allah sedang mendidik kita semua. Tarbiyah daripada Allah. Ini hidup ini adalah tarbiyah daripada Allah sebenarnya, sampai kepada menuju ke balik dalam keadaan selamat. Jadi siapa yang gagal, gagallah. Siapa yang berjaya, berjayalah. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Allah ini Rabb. Jadi Allah ini disebut juga Khaliq lah. Khaliq, pencipta. Boleh juga ni nak didahulukan lah, lebih patut kan. Sebab Allah memula, Allah mencipta. Boleh lepas cipta, Allah boleh tarbiyah kepada ciptaan dia tu, apa yang dia ciptakan. Allah itu Khaliq. Dan yang ketiga, Allah itu Malik. Malik, pemilik. Yang ketiga, pemilik. Jadi bila Rabb, ingatlah ketiga-tiga elemen. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah itu adalah Mudabbir. Mudabbir ni apa? Pengurus. Pengurus lah. Inilah merangkumi maksud Rabb. Jadi Allah kata mereka itu berada di atas petunjuk daripada siapa? Pendidik mereka, pencipta, pemilik dan pengurus mereka ni. Untunglah orang ni, yang mana semua ni dia yang menjaga setiap perbuatan ni di bawah jagaan siapa?
Allah. Bayangkan. Baik. Jadi kita pergi kepada sini balik. Jadi Rabb ni maknanya dia terikat tak kepada mukmin saja? Bila sebut Rabb? Tidak juga. Rabb ni maknanya dia lebih kepada umum. Tapi bila sebut ilah, ilah itu merujuk kepada siapa? Mentauhidkan apa kerja kita kepada Tuhan kita. Apa kerja kita kepada pencipta. Dia lebih kepada ibadahnya manusia kepada Allah. Rujuk kepada tauhid, mentauhidkan Allah tu. Okey, ni yang pertama. Jadi kita balik kepada makna petunjuk, okey, secara umum. Banyaklah dalam ayat-ayat lain. Jadi dalam ayat yang ni kita bacakan tadi, dan Rabb, disebut Rabb iaitu Allah ni. Sebab tu digunakan untuk apa? Tak kira ni siapa, semua makhluk dia adalah dia ni sifatnya begini terhadap makhluk-makhluk ni. Allah sentiasa urus makhluk ni, tak kisah. Walaupun semua yang kecil tu pun Allah yang uruskan. Dia pemilik ciptaan yang kecil tu tadi. Dia yang cipta dan dia lah juga mentarbiah. Contohnya lebah ni. Allah tarbiyah, Allah bagi wahyu dia. Apa dia? Dengan apa? Ilan nahli anittakhidhi minal jibal. Jadikanlah bukit-bukit buyutan sebagai rumah. Wa minasyajar, daripada pokok-pokok. Wa mimma ya'rishun. Dan apa yang juga manusia bangunkan. Semua itu Allah ilhamkan kepada makhluk ini untuk apa? Adanya kelulut tu lah semua tu. Dia buat sarang, dan manfaat siapa? Kita boleh ambil manfaat daripada apa yang mereka bawa dalam sarang tu. Makanan-makanan kan. Yang kedua, faham yang ni? Yang kedua, hidayah juga. Tahap kedua lah kira-kira. Disebut dalam bentuk aqliyah. Akal. Ni kepada siapa? Ini hanyalah kepada manusia, jin. Yang ada akal, makhluk yang ada akal kita lah. Sebab itu disebut juga, contohnya Allah berikan hidayah ni untuk apa? Untuk manusia tu dia boleh bezakan mana buruk dan baik, mana sengsara, mana bahagia, dia tahu. Itu semua ada akal. Hatta kalau orang tak beriman pun kan, dia tahu mana kebaikan, mana keburukan. Tapi dari sudut apa? Duniawi ni lah. Sekadar itu saja. Sekadar itu. Ni tahap dia yang pertama ni. Contoh Allah sebut dalam fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dalam surah berapa? Cuba jumpa. Asy-Syams. Surah 91 ayat yang ke-8. Daripada ayat 7 91 7 hingga 8 Ini sebut akal lah. Surah 91 ayat 7 hingga 8. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Apa tu? Bila disebut nafsin ni jiwa, iaitu manusia lah. Manusia dan jin tu lah. Dan jiwa-jiwa yang mana yang ada taklif. Ini yang disebut jiwa yang ada taklif. Apa taklif ni? Taklif ni dia ada tanggungjawab. Binatang ada tak? Tak ada taklif. Binatang tak ada taklif. Dia tak ada benda nanti dia masuk neraka ke, tak ada. Disebut jiwa ni, dia ada taklif, sesuatu yang dia dibebankan untuk dia boleh pilih
dan sama ada dia dapat kebaikan atau keburukan, taklif. Haiwan tidak, tumbuhan tidak. Jadi itu maksud dia wa nafsi wa ma sawwa, dan demi jiwa ini yang mulia, Allah muliakan jiwa ni, dan apa yang telah menyempurnakan oleh akannya. Jadi Allah sempurnakan jiwa ini melebihi makhluk-makhluk lain ni, manusia ni Dan Allah tambahkan dengan apa? Ayat 8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia telah mengilhamkan kepadanya jiwa-jiwa tadi ni, sama ada fujur, dia menuju kepada ke arah, cenderung ke arah apa? Kejahatan, keburukan, ataupun wattaqwaha, ataupun ketakwaan. Okey, sama ada dia menuju ke arah itu atau ini. Jadi manusia ni ada akal yang boleh dia memilih. Cukup tak ni? Cukup tak dengan ini saja? Tak cukup lagi lah kan. Sekarang ni ramai yang manusia pendapat, saya pendapat inilah jalan takwa, saya pula pendapat inilah jalan takwa, betul tak? Saya pendapat saya inilah fujur, pendapat dia ni pula inilah fujur, kan? Kan ada hari ni, contohnya liberal hari ni, apa dia kata? Hak asasi manusia, kan? Kita ni dicipta dah macam tu, naluri kita ni. Dia nanti dia membenarkan homoseks semua lah. Akhirnya kan, akhirnya akal manusia ni jadi dia rasa betul yang itu. Jadi ini akal ni dia terhad. Maka Allah beri apa satu lagi hidayah. Yang ketiga. Ini baru yang ketiga apa? Allah berikan Rasul, kitab. Ini disebut hidayah, disebut bayan, al-bayan, wal irsyad. Al-bayan wal irsyad, iaitu keterangan dan petunjuk, keterangan dan bimbingan. Disebut keterangan dan bimbingan. Siapa yang beri keterangan? Al-Quran. Siapa yang membimbing pula selepas tu? Rasul. Nampak? Kita kat sekolah ada buku teks ada. Itu keterangan dia kan. Tapi siapa kena ajar buku teks tu? Guru kena ada. Begitulah Allah ini kepada kita. Cara Allah berikan hidayah kepada manusia. Sebab itu Allah sebut dalam surah, contohnya 61. Surah 61 ayat 9. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutuskan seorang rasul. Rasulnya bil huda, dengan membawa keterangan. Huda di sini maksudnya bayan, dengan membawa keterangan. Wa dinil haq, dan din. Apa din?
Islam lah, agama ataupun way of life, jalan tu. Din juga maksudnya millah, jalan satu, yang mana contohnya seseorang ayah tu kan, seorang ayah yang dia bina syarikat daripada zero, akhirnya menjadi satu kukuh dan ada apa, sistem yang telah, ini yang terbaik contohnya kan, betul? Akhirnya syarikat tu dah stabil dah, dah establish. Lalu ada anak-anak buah dia apa, dia buat baru ke dia ikut saja benda yang dah bagus tadi? Ikut benda tu sebab dia ni terbaik. Begitulah yang Allah ni, millah siapa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Ibrahim. Sebab apa? Itulah sistem yang terbaik yang Allah dah pilih, inilah jalan dia. Maka Nabi Muhammad pun dan Nabi-Nabi semuanya, itulah dia sebut din tu. Iaitu sebuah manhaj atau sistem yang perlu dilalui, diikuti semua. Itu din tu lah. Din. Kalau kita kata din Islam, akhirnya nanti semua nak masuk Islam. Sedangkan din juga maksudnya, Nabi sebut, din ni dia Nabi sebut dalam hadis, disebut manhaj, pada khairu, khairu khairul qurun qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Okey, ini sebuah hadis yang sahih. Tengok dah hadis. Nabi sebut khairul qurun apa? Sebaik kurun lah. Kurun terbaik, kurun terbaik. Qarni, kurun aku. Kurun ni maknanya 100 tahun. Daripada Nabi hidup, kan? Kira 100 tahun. Selepas 100 tahun bukan lagi kurun Nabi dah. Tapi Nabi sebut summal ladzina yalunhum, kemudian kurun lagi yang selepas itu 100 tahun juga terbaik. Summal ladzina yalunhum, kemudian kurun lagi yang setelah itu 100 tahun. Berapa ratus tahun? 300 tahun yang awal. Jadi di dalam ini adanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah yang mulia. Apa dia? Yang pertama ni, manusia yang mulia yang pertama siapa yang Allah pilih ni? Nabi wa ashabih. An-Nabi wa ashabih. Ini pertama, kurun pertama. Nabi dan para sahabatnya. Satu. Yang seterusnya apa dia? At-tabi'in. Kemudian yang seterusnya ataupun atba'ut tabi'in. Yang ini. Ini jaminan Nabi, Nabi sebut. Jadi ini disebut din juga. Ini yang membawa din tersebut adalah golongan ni. Jadi kita nak ikut din tadi, sistem ni, golongan yang mana? Golongan ni lah. Ni ISO yang terbaik yang telah dikeluarkan oleh, contohnya kalau kilang ni kan, ini barang yang terbaik ni, ikutlah flow ni, ikut flow ni. Begitulah kita. Jadi masukkan tu. Dan satu hadis Nabi lagi, panjang hadis dia. Umat aku akan pecah. Yahudi akan pecah 72. Kan? Satu saja yang benar. Muslim, umat aku akan pecah 73. Satu saja yang benar. Jadi sahabat tanya siapa?
Nabi sebut jawab pendek saja. Apa dia? Boleh sambung dengan hadis ni lah. Tambahan kepada hadis ni ya, attach dia. Nabi sebut ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Ni. Siapa ni? Ini golongan yang bukan yang ini ya, tapi dia boleh termasuk dalam ini. Siapa? Siapa yang ikut apa yang aku berada di atas jalan ini dan juga para sahabat aku ada, dia ikut, dia sama macam ni. Faham tak? Dia selamat. Jelas? Itu din yang kita nak. Walaupun 1400 lebih. Walaupun 1400 tahun lebih. Sebab itu Allah sebut dalam surah yang ini, surah 9 ayat 100. Yang ini tak habis lagi ayat tadi kan. Kemudian Allah kata liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk memenangkan, menzahirkan, melonjakkan, menzahirkan, mengatasi, mengalahkan dini kullih, semua, setiap agama ataupun cara ataupun sistem kehidupan yang lain-lain tu. Menghancurkan sepatutnya begitu. Jadi walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang yang musyrik itu benci. Baik. Dalam surah 9 ayat 100, muka surat apa? 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Jadi wasabiqun al-awwalun, orang-orang yang mendahului. Sabiq ni maknanya dia mendahului. Kan? Mendahului. Dalam apa? Dalam hal iman, dalam hal keimanan. Mereka ni mendahului dalam hal keimanan. Siapa ni? Yang terulung sekali siapa? Abu Bakar lah. Dia adalah yang terulung sekali dah. Kalau perempuan siapa? Khadijah. Kalau pemuda siapa? Ali. Kalau yang bukan keluarga Nabi siapa? Zaid. Mereka as-sabiq. Termasuk juga 40 orang yang awal juga, termasuklah 10 orang sahabat yang awal yang di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tu yang terawal. Dan termasuk juga yang lain-lain. Tapi ingatlah, dia dalam as-sabiqus juga ada dia punya darajat tu. Dalam as-sabiqut ni juga ada yang paling awal dan paling akhir juga. Dan minal muhajirin, daripada muhajirin dan daripada kalangan ansar. Ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi di sini merujuk kepada sahabat Nabi dan para sahabat. Tetapi Allah tinggalkan tak sampai situ ayat, tak. Allah sebut walladzina tabauhum, ma ana alaihi wa ashabi. Dia kenapa jadi macam ni? Atba'ut tabi'in, orang yang ikut sahabat. Ini Nabi dan sahabat. Yang ini siapa? Tabi'in ni murid sahabat, dia ikut sahabat. Kemudian ini murid, dia belajar sahabat, dia sebarkan ilmu. Ada lagi seorang anak murid dia apa? Yang ikut pula anak murid sahabat. Ini murid kepada murid sahabat. Begitulah. Selepas zaman ini, dia fitnah yang besar lah. Banyak
fitnah yang besar. Satu Nabi had sampai sini. Kemudian sesiapa yang ikut jalan ini dengan bi ihsan, dengan sesungguh ihsan ni maksudnya tahap tertinggi ya. Tahap tertinggi dalam hadis, contohnya hadis yang panjang, hadis tentang iman. Pertama tentang hadis itu cerita tentang Muslim, rukun Islam kan, Nabi sebut Islam. Kemudian hadis sebut tentang mukmin, rukun iman. Kemudian sebut tentang ihsan. Ni dia sebut ihsan adalah paling tinggi. Iman dan keislaman yang paling sempurna tahap dia nama dia ihsan. Iman, kita dah Islam dah ni, kita pun beriman. Tapi iman yang paling sempurna, keislaman yang paling sempurna nama dia ihsan. Apa ihsan? Pendek je Nabi sebut apa? Anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau menjadi hamba Allah, beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan bahkan jika engkau tahu engkau memang tak mampu untuk melihatnya, apa dia? Dan engkau yakin fa innahu yaraka, dia melihat engkau, apa yang kau buat sampai ke mana? Sampai dalam hati. Dia takut. Maknanya dia bukan buat depan-depan ni, ketika dia bersendirian pun dia begitulah keadaan dia. Ini tahap yang tertinggi lah tu. Baik, itu nama dia ihsan lah. Maka Allah kata radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah. Inilah sebut nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di dalam surah Al-Fajr. Al-Fajr. Surah apa? Kemudian wa'adda lahum jannat tajri min tahtihal anhar, dan mereka dapat syurga Allah berikan yang mengalir di dalamnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Itulah kejayaan yang besar Allah sebut. Ini disebut maknanya Allah utuskan, Allah beri keterangan berupa petunjuk melalui Rasul, bimbingan untuk membimbing kepada keterangan tersebut. Untuk apa? Untuk manusia ini pula menzahirkan dia pula. Nanti kita tengok. Tetapi ya, sebab itu Allah sebut juga dalam surah 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey. Isu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, iaitu bulan permulaan diturunkan padanya Quran. Hudan linnas. Ini dimasukkan hudan di sini, masukkan yang ini. Petunjuk, keterangan. Linnas wa bayyinat, dan sepenuhnya ada lagi tambahan banyak lagi keterangan-keterangan. Wa bayyinat minal huda, daripada petunjuk tersebut, iaitu dengan apa? Dengan adanya Rasul lah, dilengkapkan. Rasul itu mengeluarkan bayyinat yang banyak lagi, dengan mukjizat yang Nabi bawa, dengan perilaku Nabi sendiri. Lalu apa? Akhlak Nabi, iaitu apa? Kana khuluquhul Quran, yang akhlak Nabi itu Quran. Dia real, dia keluar dalam bentuk praktikal. Itu. Dan ayat ni merujuk di sini wal furqan, serta pembeza di antara hak dan batil. Bila datang yang ini, rupa-rupanya barulah manusia sedar yang akal dia selama ini salah. Faham? Ramai tak yang dahulukan akal? Ramai tak yang ni? Manusia hari ni? Ramai. Berlaku tak ramai? Itulah hari ni. Antaranya yang paling nyata adalah
zindik yang berlaku ni, nama dia liberal lah. Itu dipanggil zindik oleh Imam Malik ni. Menzahirkan kemunafikan dia dalam keadaan dia masih mengaku dia Islam. Sedangkan apa yang disebut itu bercanggah daripada Islam. Banyak berlaku. Sebab apa? Dia dahulukan akal. Dia kata Quran ni nanti dah macam-macam lah. Banyak perkara yang rupanya berlanggar daripada apa yang dulu sahabat Nabi ni betul-betul jaga. Sebab tu kita kena belajar yang ni. Sebab apa? Inilah yang ni peringkat dia ni. Kalau sekadar manusia ni kita kata naluri. Naluri ni manusia boleh tak? Semua ada tak? Hatta binatang pun ada. Kalau sekadar manusia berpada dengan ini, hidup dia, naluri nak makan dia, naluri kasih sayang, sayang binatang, sekadar itu sajalah. Dia pun buat persatuan cinta binatang lah. Tapi dia tak peduli yang ni. Dia sama je lah binatang. Macam tu je, binatang lebih sayang. Itu membezakan kita ni tahap kita manusia dengan insan, dengan makhluk yang lain. Kita ada apa? Ada ini, petunjuk. Ada Rasul kita. Sekadar kalau kita ini dan sibuk dengan ini, bijaklah rasanya tu, dah cukup hebat dah rasa dengan akal dia, tidaklah itu mulia dan itu lebih hina, dia samalah. Sebab tu Allah kata apa? Kalau yang manusia yang dalam lingkungan ini saja, pertama hidup dia 15 ayat 3. Manusia yang mengambil tahap 1 dan 2 sebagai petunjuk ni, hidup dia 15 ayat 3. Ni cara hidupnya. Apa yang sebut? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya baca izarhum. Daripada ayat 2 tu, untuk faham dia ayat 2 kita baca rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir nanti, orang ingkar ini cerita akhirat Orang yang ni nanti, rubbama ni maknanya dia masuk di sini takthir, sentiasa, seringkali nanti orang-orang yang gini, yang orang kafir ni, yang menyesal ni, ingin kalaulah dulu mereka ini menyerah diri pada Allah di awal dulu masa di dunia. Sekarang ni terpaksa menyerah diri, kena bakar contohnya. Dulu kalau di awal serah diri, dia selamat dah sekarang. Dia ingin sangat. Tapi kenapa sekarang baru teringin? Sebab dulu dia buat apa? Allah kata sikap dia dulu, ayat 3, zarhum, tinggalkanlah mereka sekarang. Allah cerita sekarang, cerita atas ni cerita pasal hari nanti. Tapi Allah cerita sekarang supaya kita ni dah faham, jaga, jangan jadi. Begitu sayangnya Allah kita ni, dia dah beritahu cerita future. Kan ada cerita nak back to the future, nak selamatkan. Banyak cerita-cerita orang putih ni, dia pergi masa depan sebab nak selamatkan benda yang telah silap dulu. Kan konon-kononnya dia boleh pergi masa depan untuk selamatkan lah. Kan ataupun dia patah balik masa untuk selamatkan benda yang telah silap. Mana mungkin, itu angan-angan. Inilah cerita dalam Quran. Quran ya betul. Quran cerita masa depan supaya kita boleh selamat benda sekarang, supaya jangan silap. Ni gambaran yang berlaku nanti depan akan berlaku lah benda ni. Adakah kita je orang yang ini? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita bukan orang yang Allah cakap ni lah. Maka untuk benteng sekarang, Allah cerita sekarang. Ni adalah cerita masa depan kepada manusia. Untung kita orang Islam ada cerita masa depan lah. Jadi tinggalkan yang mereka ini yang menyesal ni. Kenapa? Mereka dulu yakulun, mereka hidup untuk makan. Inilah sekadar ini, cari makan, pandai cari duit, pandai. Hebat guna akal dia. Bisnes itu pandai, semua pandai. Memanglah sekadar sini Kan? Hebat. Lagi wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Dan mereka hidup untuk cari kesenangan. Tak ubah sebenarnya, macam binatang sama saja. Itulah kerjanya. Dia tak capai kepada sini. Dan fasawfa ya'lamun, nanti mereka tahulah bila masuk kubur nanti. Yang kedua, mereka ni Allah kata lagi, ini pertama. Dalam surah 47 ayat 12, sama juga Allah gambarkan mereka ni macam binatang ternak. Dalam surah 47 ayat surah Muhammad Jadi Allah buat pembandingan dalam ayat ni tentang orang yang beriman yang dapat syurga dengan orang yang ingkar tak sebut pun. Allah sebut bagaimana keadaan mereka di dunia dulu, dan ini akibat dia, asbab dan akibat dia.
Jadi orang beriman Allah kata innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah sebut dulu apa yang mereka buat sampailah mereka dapat jannat, syurga. Apa dia? Sesungguhnya Allah akan masukkan orang yang apa mereka buat dulu? Mereka beriman. Beriman bukan sini, beriman kat mana? Bila datang yang ini, mereka rendahkan akal dia, mereka tunduk kepada keterangan tersebut. Itulah iman tu. Itulah Muslim, dia tunduk, menyerah diri. Dia rendahkan ni. Akal dia tunduk kepada apa? Yang lebih tinggi, iaitu wahyu ini. Quran dan apa yang Nabi bawa. Itu. Itu maksud beriman. Dan apa dia buat? Wa amilus solihat. Nanti kita pergi sini. Ini belum lagi. Satu lagi. Last, petunjuk last. Tahap petunjuk ini lah dia. Ini yang paling tinggi di sini. Jadi wa amilus solihat, dan mereka membuat amal soleh, mengerjakan, berkorban, berjihad fi sabilillah. Mereka akan dapat jannat, mereka akan dapat syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tetapi Allah sebut pula wallazina kafaru, manakala orang-orang yang ingkar dulu, apa mereka buat? Yatamatta'una wa ya'kulun. Hidup mereka hanyalah cari kesenangan dan cari makan. Tak ubah macam apa? Kama ta'kulul an'am. Sama macam binatang makan je. Hidup dia gitulah. Wan naru maswal lahum, maka layaklah neraka itu tempat berlindung mereka nanti. Dulu mereka dah dapat perlindungan cukup baik-baik dah. Jadi sekarang biar neraka itulah tempat mereka berlindung pula. Itu Allah sebut dalam surah 46. Surah 46 ayat surah Al-Ahqaf. Ayat dia apa ayat dia tu? Zhabum tayyibatikum. Ayat 20. Ayat 20. Ayat 20, 46, 20. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Wa yauma a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa yauma yu'radul ladzina kafaru. Dan ingatlah pada hari nanti orang-orang yang kafir akan didedahkan kepada mereka neraka. Yu'radu ni dibentangkan, dipaparkan kepada mereka neraka ni. Azhabtum tayyibatikum, kamu dulu telah merasai habiskan nikmat-nikmat, dapat kebaikan pada kehidupan dunia kamu. Fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, dan kamu telah bersenang lenang dengannya. Fal yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kamu tak dapatlah dah tadi. Sebab apa? Tempat yang paling sesuai lah tadi, neraka tadi. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq wa bima kuntum tafsukun, disebabkan dulunya di dunia kamu sombong terhadap Allah di muka bumi ni dengan tanpa alasan yang benar, dan dulu kamu membuat berlaku fasik di dunia dahulu. Ini adalah Allah gambarkan ni. Kalau sekadar ini kita di sinilah tempat ni. Inilah yang berlaku. Dan juga kalau lah mereka manusia juga mendahului akal, dia gunakan akal dia tadi untuk dunia juga, tapi dia tak gunakan akal dia untuk ini juga. Allah gambarkan satu lagi. Apa dia? Allah gambarkan, rasa-rasa. Allah gambarkan dalam surah 62 ayat 5. Satu lagi, banyak kan gambaran Allah buat. 62 ayat 5. Sama juga.
Dia mampu menggunakan naluri dia tadi akal dia untuk bina kehebatan tadi dunia ni. Tapi dia tak nak gunakan untuk ayat-ayat Allah. Allah gambarkan surah 62 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina humilut Taurat. Perumpamaan orang yang humilut Taurat. Apa humilut? Humilu ni maksudnya daripada perkataan hammala. Hammala ni maksudnya hamil. Perkataan hamil. Kalau contohnya Hindun Abu Lahab punya isteri kan, dia sebut hammalatal hatab. Itu maknanya dia sentiasa membawa kayu api. Memang hidup dia, setiap kali Nabi keluar rumah dia akan letak kayu api berbakar nak halang Nabi supaya pergi ke dakwah. Itulah kerja dia buat tu. Nanti dalam neraka gitulah dia. Gitulah terus. Hamma maknanya terlalu. Memang itu kerja azali dia. Kerja rutin harian. Jadi kita sebagai orang yang Muslim, orang Yahudi dulu, dia ni apa? Orang lain tak dapat macam dia dapat. Dia dapat apa? Dia dapat kitab, dia dapat Nabi, Taurat. Dia dapat. Istimewa dia sebab apa? Orang lain, Allah nak tinggikan dia sampai ke sini. Allah nak bagi dia bayan, Allah bagi ni. Kan? Istimewa tak mereka? Istimewa lah. Allah guna perkataan hamal ni. Maksudnya apa? Hamil ni, orang yang perempuan hamil ni, dia kadang-kadang dia karih, dia ada rasa tak suka kan? Sebab hamil ni tubuh dia pun dah berubah. Dulu cantik dah jadi ni kan, betul tak? Benda tu dia perlukan banyak pengorbanan, banyak benda-benda yang tak suka terpaksa hadap, betul? Itu sifat orang yang perempuan yang hamil. Begitu juga sifat dengan manusia yang Allah beri dia petunjuk, dia kena buat apa? Dia memang kena berkorban lah. Itulah ujian, itulah tanda iman dia. Dia kena sanggup melakukan sesuatu. Dia sanggup nak belajar, sanggup bersungguh-sungguh, sanggup buat benda tu. Sebab tu dia gunakan begini. Tetapi Allah kata perumpamaan mereka yang Allah beri humilut Taurat, yang Allah dibebankan dengan Quran, diamanahkan mereka Quran, yang mereka kena bawa sungguh-sungguh, bersusah payah membawanya tu. Summa lam yahmiluha, tapi mereka tak nak pikul. Kama thalil himar, mereka sama macam kaldai. Allah gambarkan. Jadi ini kita boleh bawa kepada siapa? Hari ni Allah bagi kita apa? Ada tak Allah bagi kita ni? Ada. Allah bagi kita Quran, Allah bagi kita Rasul semua. Kan? Apakah kita punya hati kepada ini? Kita sungguh-sungguh suka tak nak seolah-olah begitu? Membawa dia sungguh-sungguh supaya apa? Kita ini berada di atas cahaya dia tadi kan? Dan menerangi orang lain juga. Menyebarkan Quran tadi ni. Begitu dimaksudkan. Satu. Jadi apa kita punya pembuktian kita kepada Allah? Sebab tu kita kena tanya masing-masing lah kita. Contohnya yang dulu tak peduli, kita dah peduli ke sekarang? Dah usaha kita sekarang? Ataupun kita dulu kita dah sedar pentingnya boleh membaca ni kan? Kita dah usahakan belajar ke belum? Rupanya dah pandai baca lama dah, tapi rupanya kena faham. Ada tak usaha untuk memahaminya? Dah lama dah ni, dah hebat dah bahasa Arab, dah faham dah. Ada tak usaha untuk menyampaikannya, mengajarkannya? Begitulah tahap-tahap masing-masing. Allah tahu kita ni macam mana. Allah tak akan hukum. Oh, kamu dulu macam ni. Kan? Contohnya orang ni baru je sedar, dia pun belajar baca Quran. Contohnya kan? Dia pun belajar baca Quran. Usaha belajar meninggal. Tapi Allah tanya ni, kamu ni tak faham. Tak. Allah tengok tahap dia. Tapi dia usaha belajar. Mudah-mudahan dengan usaha yang itu, sekecil itulah, dia dapat keampunan Allah, dapat syurga Allah. Kan? Kita tanyalah diri kita ni. Apa yang kita buat dengan Quran ni? Ini soalan dia nak ni. Itu Allah kata, perumpamaan jangan jadi macam orang ni. Mereka kenal gambar macam kaldai. Bawa kelek gitar lama-lama. Tapi tak ada apa-apa pun. Tak datang faedah apa-apa pun pada mereka. Wa'iyadzubillah. Dan itulah perumpamaan Allah kata, bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Jadi Allah sebut mereka ini sebenarnya mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kenapa kita berpada dengan ini? Kita bermalasan dengan yang ini. Tak boleh lah. Inilah makam yang Allah nak tingkatkan manusia. Di sinilah tempat dia, bukan di sini. Kalau di sini orang kafir pun sama ini. Malah mereka lebih hebat lagi.
Okey. Jelas? Jadi Allah kata ulaika ala hudam min rabbihim, ni maksudkan adalah yang bahagian sini. Seterusnya yang keempat, nama dia at-taufiq. At-taufiq iaitu nama dia pengorbanan pelaksanaan pembuktian apa? Keimanan tadi. Ni. Itu maksud taufik. Dia cocok dengan apa yang disebutkan dalam keterangan tadi dan bimbingan yang diberi tadi, maka dia pun membuktikan apa yang dia pelajar tadi. Apa yang dia diarahkan tadi, dia sanggup buat. Sebab itu ini Allah sebut dalam surah 49 ayat 15. 49 ayat 15. Hujurat. Sampai pukul apa Habis? Isyak belum kan? Isyak dah isyak dah. Allah Akbar. Okey. Ya. Okey, nak azan dulu. Okey, baik. Ini bahagian ini ni. Kalau tak ni kita boleh lah sambung sini kan. Tak sempat kot nak habis yang ni. Muflihun ni pun satu lagi. Baik, kita baca ayat surah 49 ayat 15. Tak apa saya baca kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di sini ada maknanya apa? Disebut beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di situ ada makna ta'allum. Ada tiga makna. Dia kena nak iman ni bita'allum. Ta'allum. Al-iman bita'allum. Nak iman dengan belajar. Belajar. Lagi kena tadabbur. Kena ta'ammul. Semua ni lah yang banyak lagi lah. Ini berkaitan dengan benda-benda macam tu. Iman kenalah belajar. Belajar kena belajar apa? Belajarlah yang disebut Allah ni, yang sini. Dan dia kena bukan sekadar belajar. Belajar boleh tak? Belajar tak habis. Belajar buku teks kan, belajar ni ambil sampai akhir tahun bab 1 je contohnya. Itu namanya belajar ke tak belajar? Taklah. Itu bukan namanya. Jadi tahap seterusnya belajar maksudnya tadabbur. Tadabbur ni sampai hujung, sampai dubur. Belajar sampai habis. Belajar sampai Quran ni tadabbur. Ayat itu kalau kita nak belajar, nak baca, fahamilah ayat tu betul-betul. Bukan lalu gitu je. Khatam habis gitu tak faham apa sudah. Tak. Walaupun satu ayat lebih kata ulama apa? Walaupun seorang ni lah dia mentadabbur ayat tu, walaupun dia mampu berapa ayat saja, yang sikit satu ayat ke, dengan dia fahami dengan tadabbur tadi, itu lebih baik daripada dia kata apa? Seluruh Quran. Faham tak? Dengan dia faham ayat tu sampai menatijahkan sesuatu, perubahan pada diri dia, itu lebih baik daripada dia khatam satu Quran. Bayangkan. Jadi itu kita kena fikirkan tu. Sebab itu penting, itu nak membina kita punya hati kita ni, nak membetulkan Quran lah kerja dia. Itu nama dia tadabbur. Dia kena belajar kena dalam sungguh-sungguh tadabbur ayat-ayat Allah ni. Dan kena ta'ammul. Ta'ammul ni maknanya kena apa? Buat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Ta'ammul ni maknanya bercita-cita untuk hasilkan sesuatu setelah dapat tadi tu. Baik. Kemudian itu maksudnya ayat yang kita baca ni lah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul. Sungguh orang beriman tidak lain hanyalah yang macam inilah sikap dia. Orang beriman sikap dia begini. Dia nak belajar, dia nak suka tadabbur, dan dia nak cita-cita untuk melakukan
Summa lam yartabu, kemudian mereka tak ragu-ragu dengan apa yang mereka dapat tadi dengan petunjuk sini. Tidak bimbang. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka sanggup berkorban. Ni nama dia taufik. Di sini maksud dia taufik tu. Wa anfusihim fi sabilillah, dia sanggup korbankan harta bendanya dan diri mereka sendiri untuk apa? Allah. Kemudian Allah kata ulaika humus shadiqun, inilah orang yang shadiq. Mereka itu yang benar berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Shadiq di sini. Di dunia ni dia selamat, Allah jaga dia. Iman dia betul. Iman dia bukan iman munafik. Itu faham? Jadi ini adalah di sinilah taufik. Dia ada semua ni lah. Dia semua masuk petunjuk. Petunjuk di sini dimasukkan apa dia? Al-bayan wa taufik lah di sini. InsyaAllah nanti kita bincang pula. Ini cerita yang mana pula ni? Ini tahap lain pula. Wa ulaika humul muflihun. Nanti kita bincang pula bab beroleh kejayaan apa dia. Dapat lah. Gitulah. Jadi kesimpulan yang kita dapat inilah maksudnya hidayah ada berapa? 4 jenis. Jadi di sini adalah kesempurnaan kepada manusia di sini. Di sini membezakan antara manusia dan makhluk yang lain. Di sini membezakan antara mukmin dan kafir. Tetapi di sini di sini dan sini, daripada bayan di sini pula 3 ini ada tahap ni. Ada tak manusia sampai sini saja? Ada. Siapa namanya? Kalau di sini tapi dia tidak buat ini, nama dia munafik. Sebab dia tak ada korban. Orang munafik ada tak? Tahu tak? Dia duduk dengan Rasul, dia dapat bimbingan Rasul, dia ada. Tapi dia korban tak? Dia laksanakan tak? Dia buktikan tak iman dia? Tidak. Jadi di sini kalau sekadar kita sampai sini juga, ini nama dia ada nifak. Dia kena jaga tu. Kita sempurnakanlah dengan apa yang kita tahu, dengan lakukanlah sesuatu amal soleh ni. Antaranya apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Nanti kita tengok bincang yang ini, apa yang nak buat. Ini adalah jalan kepada apa? Kejayaan sebenar nanti. Ini adalah cerita syurga. Di sini cerita dia mereka dapat kebahagiaan dunia. Ini dapat semua ni. Dan di sini ceritanya mereka itu juga tempat tinggi di syurga. Selamat daripada azab Allah. Itu masuk kejayaan yang dimasukkan ni. Ni 2 tempat ni. Ni dunia, ni akhirat. Okey. Baik. Cukup sekadar tu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada akan datang. Saya akan sambung ayat yang ini sikit. Ya, ada soalan? Kalau kita cakap semoga mendapat taufik dan hidayah. Betul tak sunat? Ataupun hidayah itu taufik? Taufik wa hidayah boleh juga. Taufik tu kadang-kadang dia awal dengan akhir ni, maksudnya menunjukkan kamu dapat hidayah pun tak guna kalau tak ada taufik. Sebab tu dahulukanlah taufik tu. Kan? Wabillahi taufik, semoga apa? Sebab taufik tu paling penting. Dah tahu ni tapi tak mampu nak buat. Kalau tak izinkan kita beramal, macam mana? Harap Allah beri taufik. Jadi di sini yang boleh beri siapa? Allah. Dengan apa? Dengan Allah lihat hati kita, keikhlasan kita. Sebab tu orang munafik Allah tak bagi di sini. Sebab kalau itu hidayah tu di bawah cabang dia, bawah taufik kan? Yalah. Jadi hidayah tu itulah dia. Maksud dia. Ini antara maksud, bukan maknanya saya kata inilah maksud hidayah semua, tak. Maksud hidayah banyak lagi. Banyak lagi sebenarnya dalam Quran. Tapi ini adalah yang common, yang mudah nak faham. 4 ni. Ingat, ini naluri semua ada kan? Binatang pun ada. Yang ini akal, semua manusia ada, hatta orang kafir pun ada. Yang ini bayan, semua orang kafir tak ada yang ni. Tetapi orang munafik ada? Ada. Tetapi orang beriman apa? Sampai sini dia. Boleh? Nampak tak? InsyaAllah. Okey. Mudah kot InsyaAllah. Baik, qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.